Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4. Apa khabar anda semua hari ini? Cikgu harap anda berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk subjek sejarah dan tajuk kita pada hari ini ialah Kerajaan Melayu Awal. Jadi, apa yang akan awak pelajari dalam tajuk ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, anda akan pelajari tentang Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu. Yang kedua, lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Yang ketiga, hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Dan yang terakhir sekali, kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Mari kita mulakan. Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu. Mari kita lihat. Terdapat beberapa buah kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu. Apa itu alam Melayu? Alam Melayu ialah kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Jadi, kewujudan kerajaan Melayu awal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti monumen yang memperlihatkan pengaruh Hindu-Buddha. Apa yang dimaksudkan dengan monumen? Monumen ialah bangunan yang dibina untuk memperingati peristiwa penting. Jadi, kerajaan-kerajaan ini muncul mengikut peredaran zaman. Garis masa Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu. Baiklah, mari kita lihat garis masa Kerajaan Melayu Awal. Pada abad yang pertama, wujudnya Kerajaan Funan. Pada abad yang kedua, wujudnya Kerajaan Champa. Pada abad yang kelima, Kerajaan Kedah Tua. Pada abad yang keenam, Kerajaan Chihtu dan juga Kerajaan Gangga Nagara. Pada abad ketujuh, Kerajaan Srivijaya. Pada abad ke-9, Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, Kerajaan Santubong. Pada abad ke-13, Kerajaan Majapahit. Dan pada abad ke-15, Kerajaan Berwas. Mari kita lihat contoh-contoh monumen yang ditemui dalam Kerajaan Melayu Awal. Abad pertama, semasa Kerajaan Funan telah ditemui monumen ini. Ini ialah tapak bandar Okyo. Seterusnya, pada abad kedua, semasa Kerajaan Champa, telah ditemui monumen yang dipanggil Candi Ponagar. Pada abad yang kelima, semasa Kerajaan Kedah Tua, telah ditemui Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Dan pada abad yang ketujuh, semasa Kerajaan Srivijaya, telah ditemui monumen Candi Muara Jambi. Seterusnya, pada abad ke-9, semasa Kerajaan Mataram, telah ditemui Candi Prambanan. Akhir sekali, pada abad ke-13, semasa Kerajaan Majapahit, telah ditemui monumen Gapura Bajang Ratu. Gapura bermaksud pintu gerbang. Lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Baiklah murid-murid, Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu bermula daripada pertempatan kecil yang kemudiannya berkembang menjadi pelabuhan. Pelabuhan ini seterusnya berkembang menjadi kerajaan. Mari kita lihat lokasi yang pertama, lokasi Kerajaan Kedah Tua. Ini ialah lokasi Kerajaan Kedah Tua, iaitu lokasi kerajaan ini di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang, Lembah Bujang. Lembah Bujang ni terletak di negeri Kedah. Jadi, ini ialah di negeri Kedah. Seterusnya, Kerajaan Gangga Nagara. Ini ialah lokasi Kerajaan Gangga Nagara. Mari kita lihat. Lokasi kerajaan ini di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di negeri Perak. Kerajaan Berwas. Ini ialah lokasi Kerajaan Berwas. Kerajaan Berwas di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu.
Kerajaan ini terletak di negeri Perak, sama seperti kerajaan Gangga Nagara. Seterusnya, kerajaan Chehtu. Ini ialah lokasi kerajaan Chehtu. Kerajaan Chehtu terletak di Tanah Merah, Kelantan. Jadi, di negeri mana murid-murid? Betul, di negeri Kelantan. Kerajaan yang seterusnya, kerajaan Santubong. Ini ialah lokasi kerajaan Santubong. Lokasi kerajaan ini ialah di Sungai Sarawak, Sarawak. Kerajaan Srivijaya. Ini ialah lokasi kerajaan Srivijaya. Lokasi ini ialah di Lembah Sungai Musi, Sumatera. Sumatera ialah di negara Indonesia. Seterusnya, kerajaan Mataram. Ini ialah lokasi kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Yang terakhir, kerajaan Majapahit. Ini ialah lokasi kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Murid-murid, apakah itu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Murid-murid, Kerajaan Melayu awal telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar pada masa itu, iaitu China dan India. Jadi, antara kerajaan Melayu awal itu ialah Kedah Tua, Srivijaya dan Majapahit. Kerajaan ini telah bekerjasama ataupun menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India yang merupakan dua kuasa besar pada masa itu. Baiklah, dari segi politik, Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Jadi, ini ialah gambar ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Jadi, ini adalah bukti berlakunya sistem politik semasa Kerajaan Melayu awal. Dari aspek ekonomi pula, melalui hubungan diplomatik, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Jadi, Kerajaan Melayu awal memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Kerajaan Melayu awal pula ditawarkan barangan mewah seperti tembikar, sutera dan perhiasan. Hubungan ini dapat meningkatkan kemakmuran Kerajaan Melayu awal. Baiklah, mari kita lihat contoh barangan yang didagangkan di Kepulauan Melayu. Anda dapat lihat terdapatnya rempah ratus, manik yang dijadikan barang perhiasan dan juga seramik. Dari aspek sosial, hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Jadi, kamu dapat lihat gambar di bawah ialah ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan kedatangan utusan dari negara luar. Jadi, murid-murid, Kerajaan Melayu awal yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India berjaya mengukuhkan kedudukan politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu. Kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Terdapat 4 kegiatan ekonomi pada masa itu, iaitu yang pertama pertanian, yang kedua pelabuhan perdagangan, yang ketiga perlombongan dan pembuatan, dan yang keempat hasil hutan dan laut. Mari kita lihat satu persatu. Kegiatan ekonomi yang pertama iaitu pertanian, di mana lokasi Kerajaan Melayu awal di lembah sungai amat sesuai untuk kegiatan pertanian kerana tanahnya yang subur. Mereka mengusahakan tanaman seperti padi, pisang, buah pala dan ubi kayu. Jadi hasil tanaman ini semua dipasarkan ataupun dijual untuk memenuhi keperluan penduduk.
Dan ekonomi yang kedua, pelabuhan perdagangan di mana lokasi Kepulauan Melayu yang berada di Jalan Laut Perdagangan Timur dan Barat menyebabkan kegiatan perdagangan Kerajaan Melayu awal berkembang maju. Jadi, kewujudan pelabuhan telah memudahkan pedagang untuk singgah dan menjalankan kegiatan perdagangan di Kepulauan Melayu. Barang dagangan utama pada ketika itu ialah rempah ratus seperti lada hitam, bunga cengkeh dan buah pala. Kegiatan ekonomi yang ketiga ialah hasil hutan dan hasil laut. Jadi murid-murid Kerajaan Melayu awal kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Antaranya ialah rotan, sarang burung, kulit penyu, teripang dan mutiara. Hasil-hasil ini telah mendapat permintaan tinggi daripada pedagang. Mari kita lihat contoh gambar hasil hutan, iaitu yang pertama gaharu, yang kedua rotan dan yang ketiga kapur barus. Untuk hasil laut pula mutiara dan teripang. Kegiatan ekonomi yang terakhir ialah perlombongan dan pembuatan. Masyarakat Kerajaan Melayu awal menjalankan kegiatan perlombongan seperti biji timah, biji besi dan emas. Kegiatan pembuatan menghasilkan barang perhiasan, tembikar dan senjata. Jadi mari kita lihat gambar ini. Ini ialah relau yang digunakan untuk melebur besi semasa Kerajaan Kedah Tua. Baiklah, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari. Terdapat 10 kerajaan Melayu awal, iaitu yang pertama Funan, Champa, Kedah Tua, Cehtu, Gangganagara, Sriwijaya, Mataram, Santubong, Majapahit dan Beruas. Jadi, kewujudan kerajaan ini telah dibuktikan dengan penemuan monumen. Seterusnya, lokasi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu merangkumi Malaysia dan Indonesia. Hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Dan seterusnya, kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal terdapat 4 kegiatan ekonomi, iaitu yang pertama pertanian, perdagangan, hasil hutan dan hasil laut, dan yang terakhir sekali perlombongan dan pembuatan. Untuk latihan pada hari ini, cikgu mahu kamu klik link yang cikgu berikan dan dalam aplikasi WordWall itu, cikgu mahu kamu cari 8 perkataan ini. Setelah selesai, klik hantar dan tamatlah sesi PDPR kita pada hari ini. Jadi, cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua dan semoga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.